Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat sama-sama lagi dalam video pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Hari ini kita kembali balik dalam bidang fiqh. Okey. Kita kembali balik dalam bidang fiqh dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung kepada tajuk isu-isu dalam perkahwinan. Setelah sebelum ini kita dah belajar mukadimah perkahwinannya, sampailah baru ni tanggungjawab suami isteri, dan hari ini kita akan sambung dalam isu-isu dalam perkahwinan. Jadi diharap semua pelajar sedia dengan nota, catat dan salin apa yang Ustaz terangkan di sini. Okey, tajuk ini sebenarnya luas tajuk ini. Dia ada 10 isu dalam perkahwinan ini. Dia ada 10 isu dan di segi pembahagiannya dia ada 2 pembahagian besar. Yang pertama isu-isu dalam pembubaran perkahwinan. Nak bubar perkahwinan maknanya nak menamatkan perkahwinan. Yang kedua isu-isu lain dalam perkahwinan ini. Dalam pembubaran perkahwinan, isunya yang pertama talak, fasakh, khulu', li'an. Ini melibatkan pembubaran perkahwinan, maknanya bercerai. Kalau berlaku 4 benda ini, bercerailah pasangan suami isteri. Yang kedua isu-isu lain dalam bidang perkahwinan, termasuklah iddah, rujuk, nusyuz, poligami, hadanah, anak angkat. Jadi keseluruhannya tajuk ini merangkumi 10 anak. 10 anak. Sepatutnya tajuk ini panjang, tapi kalau kita tengok dalam buku teks awak, dia ringkaskan saja. Tidak ada banyak penerangan tentang tajuk-tajuk ini. Okey. Maknanya kalau kita nak lebih, kita kena cari, anda kena cari semula lah. Kena cari semula, belajar semula. Sebab apa yang disentangkan dalam buku teks anda adalah ringkas sangat. Berbanding dengan sukatan lama lebih baik penerangannya, lebih detail. Sukatan baru ni hanya dia memperkenalkan sahaja. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk isu dalam perkahwinan dalam bab pembubaran. Dan insya-Allah kalau sempat kita belajar 3 dulu hari ini. Okey. Yang pertama talak, yang kedua fasakh, yang ketiga khulu'. Dan insya-Allah selepas daripada ini, mungkin dalam video seterusnya Ustaz akan tayang pula li'an. Okey. Kita tengok satu persatu ya. Okey, talak. Yang pertama isu talak yang melibatkan pembubaran perkahwinan, mama dia talak. Biasanya kita pernah dengar perkataan talak ni. Talak. Orang yang menjadi suami isteri biasanya dia faham talak ni. Okey. Apakah maksud talak? Maksud talak ialah pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Itu talak. Talak kalau orang kampung panggil cerah. Talak cerah hak tolong. Okey. Talak ini melibatkan pembubaran perkahwinan. Okey, selepas daripada kita kahwin, kita boleh bubarkan perkahwinan kita. Okey, 4 cara yang disebut tadi. Hari ini kita belajar talak, pembubaran perkahwinan. Cara macam mana nak talak ni? Iaitu oleh suami dengan lafaz talak. Maknanya suami yang sebut di mulut dia melafazkan talak kepada isterinya.
secara jelas ataupun secara kurang jelas ataupun kiasan, itu dipanggil sebagai talak. Maka berhati-hatilah kepada para suami yang bakal jadi suami pun, janganlah kita tersasul mulut melafazkan talak kepada isteri. Okey, kalau sayang lagi dengan isteri, jangan lafazkan talak. Jadi perkahwinan ini senang saja kita nak bubarkan dia. Kalau suami senang saja dia sebut 3 perkataan. Aku cerai engkau ataupun aku talak engkau. Maka berlakulah talak. Jatuhlah talak walaupun kita bermain-main, walaupun kita berlakon. Okay? Tapi kalau benda itu sudah dilafazkan oleh mulut suami kepada isteri dia, maka jatuhlah talak. Jangan bergurau. Tetapi isteri tidak ada kuasa talak. Okay? Isteri tidak ada kuasa talak, maknanya isteri tidak boleh talak suaminya. Yang boleh talak ialah suami. Suami boleh talak isteri. Isteri tidak boleh talak suami. Isteri kalau dia sebut 10 hari pun, aku cerai engkau, tidak akan berlaku perceraian. Okey, sebab kuasa talak hanya diberi kepada suami. Okey. Kita tengok dulu hukum. Apakah hukum talak ni? Okey, hukum talak boleh ke tidak? Asalnya talak ini adalah harus, maknanya dibenarkan dalam syarak. Boleh menceraikan isteri. Apabila lepas berkahwin, berlaku satu keadaan yang rasanya tidak ngam lagi dengan isteri, boleh suami menceraikan isterinya. Hukum asalnya adalah talak, iaitu dibenarkan talak atas sebab-sebab yang munasabah. Kalau ada sebab munasabah, boleh berlaku talak. Tetapi kalau tak ada sebab pun, kalau dilafazkan, maka jatuhlah talak. Okey, tetapi para ulama memberi hukum-hukum lain kepada talak ni. Asalnya memang harus, tapi ada hukum talak ni yang berbeza-beza mengikut keadaan. Mengikut keadaan ataupun situasi. Ada ketikanya wajib menjatuhkan talak kepada isteri. Ada ketikanya sunat menjatuhkan talak kepada isteri, yang ada ketikanya makruh dan ada ketikanya haram. Okay, kita tengok satu persatu. Bilakah wajib menjatuhkan talak? Maknanya suami perlu jatuhkan talak kepada isterinya. Kalau dia tak jatuhkan talak, berdosa dia. Sebab hukumnya adalah wajib. Wajib apabila berlaku perbalahan antara suami isteri yang tidak dapat didamaikan setelah melalui proses di mahkamah. Ini yang ada dalam buku awak. Okay. Apabila berlaku balah antara suami isteri dan perbalahan ini melagak sampai ke mahkamah, dan mahkamah pun mengeluarkan keputusan bahawasanya rumah tangga ini tidak boleh diselamatkan. Kalau rumah tangga ini diteruskan, boleh berlaku mudarat kepada pasangan suami isteri. Okey, maka atas nasihat mahkamah, suami kena ceraikan isteri. Pada waktu itu kalau mahkamah buat keputusan suami kena ceraikan isteri, maka suami wajib menceraikan isterinya. Ini perbalahan berat sangatlah ni. Okey, sampai nak bunuh-bunuh, sampai peliklah. Okey, dalam rumah tangga. Okey, itu wajib nah. Yang kedua adalah hukumnya sunat, maknanya digalakkan. Boleh pahala menceraikan isteri yang begini ya. Okey, iaitu apabila isteri berakhlak buruk. Okey, isteri berakhlak buruk, perangai tak juruh, buah nasihat, okey, bagi kaunseling, bagi nasihat, ibu bapa pun masuk campur nasihat, tapi tak juga berubah perangai, tak akhlaknya kurang baik, okey. Maka suami pada ketika itu sunat menceraikan isterinya. Dibimbangi kalau dia masih lagi berkahwin dengan isterinya, dosa isteri akan jatuh juga atas kepala suami. Tapi untuk mengelakkan dia daripada berdosa kerana isteri berakhlak buruk, maka dia sunat menceraikan isteri. Okey. Seterusnya makruh. Makruh maknanya
tidak digalakkan talak. Tidak digalakkan talak. Kalau talak ceraikan isteri begini, talak jatuh. Tapi kalau tidak menceraikan, lebih baik dan boleh pahala. Iaitu apabila makruh berlaku talak, iaitu menceraikan isteri yang berkelakuan baik ataupun menceraikan isteri tanpa sebab. Isteri itu juru, salihah, baik akhlaknya, memelihara auratnya, perkataannya lemah lembut, tiba-tiba diceraikan isteri yang macam ini tanpa sebab yang munasabah, maka pada waktu itu hukum suami menceraikan isteri yang begini adalah makruh. Sah tapi makruh. Maknanya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, haram. Menceraikan isteri haram. Haram maknanya boleh dosa kalau menceraikan isteri ketika ini. Iaitu menceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang haid. Itu haram. Haram. Maknanya suami yang menceraikan isteri berdosa ketika isteri itu sedang haid. Ataupun ketika suci tetapi telah disetubuhi tanpa diketahui hamil ataupun tidak. Tapi ataupun yang kedua, suci, isterinya suci tidak haid, tapi dia telah tersubuhi dan dia tak tahu status isterinya itu hamil ke tidak. Mana tahu kalau dia masa dia menceraikan isteri itu isterinya sedang hamil, maka pada waktu itu menzalimi isteri. Sebab itu dia jadi haram. Haram maknanya kalau ceraikan isteri ketika ini dia jadi berdosa. Jadi janganlah cerai isteri ketika isteri haid, ketika isteri nifas, ataupun ketika isteri suci tapi tak tahu dia ni hamil ke tidak. Pada itu adalah haram. Itu dari segi hukum talak. Lafaz. Talak ni perlu kepada lafaz. Kalau talak ini tak keluar lafaz daripada mulut suami ataupun ulama bincang tulisan pun dikira lafaz lah. Bukan lafaz di mulut saja, di tulisan, di message, di mana-manalah yang menunjukkan kepada berlaku komunikasi, maka dikira sebagai lafaz. Lafaz talak ni ada dua. Yang pertama, lafaz yang jelas, dalam istilah fiqh dipanggil lafaz sharih. Yang kedua, lafaz yang kinayah, yang tidak jelas, dalam istilah fiqh dipanggil kinayah, tidak jelas ataupun kiasan. Kita tengok lafaz sharih. Contohnya lafaz sharih iaitu dia kata secara jelas, aku ceraikan engkau. Maka apabila suami sebut aku ceraikan engkau kepada isterinya, maka jatuhlah talak ke atas isterinya. Walaupun dia tak niat melakukan perkara itu. Yang kedua, lafaz kiasan ataupun kinayah, iaitu lafaz yang tidak jelas maksud dia. Adakah nak cerai ataupun tidak. Contohnya dia kata, aku lepaskan engkau mulai hari ini. Dia guna perkataan lepaskan. Lepaskan ini tak jelas. Lepas tu macam mana? Nak cerai ke ataupun apa? Maka pada waktu ini, kalau suami melafazkan secara kiasan ataupun kinayah ini bergantung kepada niat suami. Kalau suami berniat dalam hatinya, dia kata perkataan ini nak cerai, maka jatuhlah cerai. Tapi kalau suami niat bukan nak cerai, sahaja dia kata bukan nak cerai, maka tidak jatuh talak. Ini lafaz kiasan. Berbeza dengan lafaz sharih tadi. Walaupun tak niat jatuh talak, tapi sudah sharih, sudah jelas, maka jatuhlah talak. Jatuhlah talak. Jadi awaslah suami-suami, jangan keluar perkataan ini kalau nak menyelamatkan rumah tangga daripada berpecah belah. Dan talak ni perlu disebut di sini ialah talak ni Islam tidak galakkan sangat. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut abghadul halal ila Allahi talaq. Benda yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak.
Walaupun dia halal, walaupun dia boleh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala benci. Sebab itu kalau anda berkahwin nanti, janganlah ada niat nak bercerai. Okey? Dan talak ini perlu kepada lafaz. Okey, kalau saja niat dalam hati saja, terdetik dalam hati, aku cerai engkau dalam hati, maka tak jatuh talak. Dia kena lafazkan di mulut ataupun di tulisan. Okey. Okey, ini tambahan tidak ada dalam buku teks anda, tapi untuk anda faham, Ustaz ayat sikitlah tentang talak ni lagu mana. Talak ni dari segi bilangan dia ada 3 talak. Yang pertama talak 1, yang kedua talak 2, yang ketiga talak 3. Kita tengok talak 1 dulu. Talak 1 ialah perceraian kali pertama menggunakan lafaz talak 1. Suami boleh rujuk kembali semasa iddah. Okey, maknanya cerai kali pertama. Okey, contohnya pada tahun 2020 pasangan ini berkahwin. Kemudian naik tahun 2021, maka suami melafazkan perkataan aku cerai engkau kepada isteri dia, maka pada waktu itu walaupun dia tak cakap talak 1, jatuh talak 1, perceraian kali pertama. Ataupun kalau dia lafazkan aku ceraikan engkau dengan lafaz talak dengan talak 1, maka jatuh talak 1. Okey, itu talak 1. Dan talak 1 ni suami boleh rujuk, maknanya suami boleh kembali kepada isterinya walaupun tak nikah. Suami boleh kembali kepada isterinya, tak perlu nikah semula. Okey, itu dipanggil sebagai rujuk. Yang kedua talak 2. Talak 2 ialah perceraian kali kedua. Okey, contohnya 2021 dia cerai, bulan 1 dia cerai. Kali pertama dia talak 1, kemudian dia rujuk. Okey, kemudian berlaku pula dalam bulan 5, okey, suami lafazkan sekali lagi, aku ceraikan engkau. Maka pada waktu itu dia jadi talak 2 sebab 2 kali sudah cerai. Okey, ataupun perceraian kali pertama menggunakan lafaz talak 2 sekaligus, ataupun cerai kali pertama tapi suami sebut 2. Suami sebut 2. Contohnya dia pertama kali dia lafaz aku ceraikan engkau dengan talak 2. Maka pada waktu itu walaupun kali pertama dia cerai tapi suami sudah lafaz talak 2, maka jadilah talak 2. Okey, dan talak 2 seperti juga talak 1, suami boleh rujuk kembali semasa iddah. Boleh lagi suami rujuk. Okey, yang ketiga ialah cerai talak 3. Okey, cerai talak 3 ialah perceraian kali ketiga. Okey, kali ketiga cerai. Bulan 1 bercerai, rujuk. Bulan 5 bercerai, lepas tu rujuk, boleh lagi. Kemudian bulan 8 bercerai pula. Pada waktu itu jadilah talak 3 sebab 3 kali sudah bercerai. Ataupun perceraian menggunakan lafaz talak 3 sekaligus, ataupun cerai kali pertama tapi suami marah sangat kepada isteri dia, dia kata talak 3 sekaligus, aku ceraikan engkau dengan talak 3. Walaupun kali pertama dia jadi talak 3. Ataupun talak dia sebut talak lebih daripada 3. Aku ceraikan engkau dengan talak 4. Dia jadi talak 3. Aku ceraikan engkau dengan talak 10. Dia jadi talak 3. Talak 1000. Dia jadi talak 3. Sebab lebih daripada 3. Dia akan jadi 3. Sebab talak ni jadi ada 3 sahaja. Apabila berlaku talak 3, suami tidak boleh rujuk isterinya. Suami boleh berkahwin dengan isteri yang dicerai apabila cukup syarat-syaratnya. Okey. Apabila talak 3, tak boleh lagi rujuk. Tak boleh lagi rujuk. Cuma dan tak boleh dia berkahwin dengan isterinya. Tidak boleh lagi suami berkahwin dengan isterinya kecuali cukup syarat-syaratnya, iaitu isterinya itu berkahwin dengan lelaki lain. Okey. Tamat iddah dengan kemudian bercerai dengan lelaki lain, tamat iddah dengan lelaki tersebut, maka pada waktu itu apabila selesai, maka suami pertama bolehlah rujuk. Bolehlah berkahwin semula dengan isteri. Okey, talak 3 itu talak 3 cerai kali ketiga ataupun menggunakan lafaz talak 3. Ini tidak ada dalam buku, maka ustaz cerita saja. Okey. Jenis-jenis talak ada disebut sikit dalam buku. Okey.
Cuma tidak jelas mana. Okey, kalau sukatan lama banyak dibincangkan tentang jenis-jenis talak ni. Bahkan dalam sukatan lama bukan sahaja dua ini, tapi ada lagi jenis-jenis talak yang lain. Okey, tapi dalam buku teks anda hanya ada disebut dua. Okey, jenis talak yang pertama talak raj'i, yang kedua talak bain. Okey. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah tanpa akad nikah atau mahar yang baru. Okey, contohnya talak 1 atau talak 2. Ingat, raj'i maknanya rujuk. Talak boleh rujuk maknanya talak yang suami boleh rujuk kepada isterinya dalam tempoh iddah, tak perlu nikah semula ataupun tak perlu bawa mahar semula. Contohnya ialah talak 1, talak 2. Talak 1 dan talak 2 ini dipanggil sebagai talak raj'i. Dalam masa iddahnya suami boleh rujuk semula. Yang kedua talak bain. Talak bain ialah talak yang tidak boleh dirujuk. Maknanya suami tidak boleh rujuk kalau berlaku talak bain. Ada talak bain yang suami boleh kahwin semula. Okey, contohnya suami isteri bercerai secara fasakh dan khulu'. Boleh kahwin semula. Rujuk tak boleh, tapi boleh kahwin semula. Ada. Dan ada juga talak bain yang suami tidak boleh kahwin semula dengan isterinya. Contohnya ialah cerai talak 3 tadi. Suami tak boleh kahwin semula. Rujuk pun tak boleh, kahwin pun tidak boleh. Dan juga cerai secara li'an. Kita akan belajar bab li'an. Kalau berlaku cerai li'an, maka suami tidak boleh rujuk dan suami tidak boleh kahwin semula dengan isterinya. Jadi ingat, talak bain maknanya talak yang tak boleh rujuk. Talak raj'i maknanya talak yang boleh rujuk. Apa talak awak boleh rujuk? Talak 1, talak 2. Apa talak yang tak boleh rujuk? Banyak. Antaranya ialah fasakh, khulu'. Talak 3, li'an. Itu talak yang tak boleh dirujuk. Jadi itu saja dalam buku teks untuk talak. Okey. Yang lain-lain tu kena cari sendirilah. Ada lagi banyak lagi tentang talak ni sebenarnya. Okey, tapi sikit saja disebut dalam sekatan anda. Okey, yang kedua kita belajar pembubaran yang kedua, pembubaran perkahwinan. Nama dia ialah fasakh. Fasakh. Sesetengah anda pernah dengar fasakh ni dan sesetengah mungkin tak pernah dengar. Apakah maksud fasakh? Fasakh maknanya pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim ataupun qadi dengan sebab-sebab tertentu. Perkahwinan ni boleh dibubarkan oleh hakim di mahkamah syariah ataupun dinamakan sebagai qadi, tapi bergantung kepada sebab. Dengan ini kita kena tahulah bahawasanya nak boleh cerai bukan saja suami sebut. Boleh lagi cerai secara lain. Antaranya ialah fasakh, maknanya hakim sendiri membatalkan perkahwinan. Batal membatalkan perkahwinan ini maknanya dipanggil sebagai fasakh. Okey. Hukumnya adalah harus isteri memohon fasakh dengan suaminya. Okey, harus isteri memohon fasakh. Fasakh perkahwinan dia tu, dia ada sebab tertentu, dia boleh mohon fasakh di mahkamah syariah. Apabila mahkamah mendapati aduan isteri itu betul, maka hakim di mahkamah boleh membatalkan perkahwinan. Itu dipanggil sebagai fasakh. Okey. Tapi fasakh ini bergantung kepada sebab. Okey, nak jadi fasakh dia bergantung kepada sebab. Kalau ada sebab maka boleh fasakh. Tapi kalau tidak ada sebab tak boleh fasakh. Contohnya tidak ada tidak ada keserasian, tidak ngam. Okey? Itu tidak boleh fasakh. Yang boleh fasakh ada sebab. Apakah contoh fasakh? Sebab membolehkan fasakh ni hanya satu yang disebut dalam buku teks anda, iaitu suami sering memukul hingga menyebabkan kecederaan fizikal. Ini kalau berlaku benda ini, suami tak ceraikan isteri, tapi dia selalu pukul isterinya hingga menyebabkan berlaku kecederaan. Okey, berlaku luka, patah tangan, patah kaki, bengkak sana, bengkak sini. Okey, maka isteri boleh pohon fasakh. Okey, biasanya nak sebelum memohon fasakh tu perlu kepada pembuktian. Isteri kena pergi ke hospital, ambil surat doktor mengesahkan bahawasanya dia dipukul oleh suami. Maka buat aduan di mahkamah syariah,
okey, buat permohonan fasakh. Mahkamah Syariah akan tengoklah bukti-bukti, dan kalau Mahkamah Syariah berpuas hati maka hakim di mahkamah ataupun tok qadi boleh membatalkan perkahwinan. Itu dinamakan fasakh. Apabila batal maknanya tidak jadi suami isteri lagi lah. Okey. Itu yang disebut contoh sebab fasakh dalam buku teks awal anda dah. Tapi ada lagi sebab-sebab lain yang boleh dijadikan sebab untuk pohon fasakh. Antaranya ialah suami tidak memberi nafkah zahir dan batin. Okey, suami tak bagi nafkah, duit tak bagi, okey, makanan tak bagi, batin kasih sayang pun tak bagi, maka boleh dipohon fasakh di mahkamah. Ataupun suami berpenyakit berbahaya, suami ni ada penyakit bahaya, kalau duduk sekali berjangkit kepada kita, jadi kita pula terdedah kepada jangkitan itu, bahaya kepada kita, maka pada waktu itu isteri boleh pohon fasakh. Seperti penyakit AIDS, ini bahaya, boleh berjangkit. Sopok kusta, ini penyakit lama ni pun boleh berjangkit. Ataupun penyakit kelamin seperti mati pucuk, ini pun boleh dijadikan alasan untuk pohon fasakh. Okey, seterusnya suami hilang. Okey, suami hilang, dia cakap nak keluar rumah tapi tak balik-balik, hilang dia terus. Okey, mesej pun tak, WhatsApp pun tak. Okey, maka hilang. Lama mana hilang yang boleh dituntut fasakh? Mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, 4 tahun hilang baru boleh tuntut fasakh. 4 tahun tunggu suami balik tak balik-balik, maka bolehlah tuntut fasakh. Jangan kahwin terus dengan orang lain. Okey, kena tuntut fasakh dulu baru boleh kahwin dengan orang lain. Jadi kalau suami tak balik sampai 4 tahun, maka isteri bolehlah mengadu ke Mahkamah Syariah, cakap betul-betul 4 tahun dah tak balik, maka Mahkamah Syariah boleh fasahkan perkahwinan. Yang seterusnya suami murtad, dia keluar daripada agama Islam. Okey, kita tak boleh duduk sekali dengan dia. Kalau dia dapati suami itu jelas murtad, buat laporan di Mahkamah Syariah, dan Mahkamah Syariah akan fasahkan perkahwinan, maka tidak jadi suami isteri, tidak boleh lagi duduk sekali. Okey. Seterusnya yang ketiga, pembubaran perkahwinan, namanya ialah khulu'. Khulu', pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Ini khulu' ni cerai dengan isteri bayar kepada suami. Isteri bayar kepada suami, dipanggil sebagai bayaran ganti rugi. Kalau tidak ada sebab nak mengharuskan fasakh, suami pun tak cerai secara talak, isteri mahu bercerai, dia tak ngam dengan suami dia, maka dia bolehlah berpakat dengan suaminya. Okey, minta suami dia ceraikan dia sanggup bayar. Bayar tu dipanggil sebagai ganti rugi. Okey, bayar duit ke bayar apa ke, ikutlah. Okey, maka kalau suami dia bersetuju, maka suami kena lafazkan kepada isteri lah, aku ceraikan kau dengan bayaran RM5,000, contohnya tu lah. Okey, begitulah. Itu dipanggil sebagai khulu'. Tapi sekarang khulu' ke fasakh ke semua kena buat di mahkamah. Kalau nak khulu' sekalipun kena buat di mahkamah, kena buat di hadapan hakim di mahkamah. Hukumnya adalah harus, maknanya harus suami menerima bayaran daripada isteri atas kehendak dia nak bercerai, harus. Okey, apakah contohnya? Mahkamah meluluskan permohonan khulu' atas permintaan isteri dengan memulangkan bayaran mahar kepada suami. Ini satu contoh. Okey, isteri nak bercerai, berpakat dengan suami, suami kata boleh tapi kena bayar semula lah, mahar aku bagi. Maka kalau isteri bersetuju bayar semula, maka isteri sediakan duit, bayar balik mahar, buat permohonan di Mahkamah Syariah, bayar di hadapan hakim di Mahkamah Syariah. Itu lebih jelas sekarang lah. Tapi segi hukum asalnya di rumah pun boleh buat, tapi sekarang kita buat di Mahkamah Syariah. Contoh bayarannya, ganti rugi kepada suami ni bolehlah semua benda. Antaranya ialah boleh bayar secara wang tunai, boleh bayar sebagai hak tanah, bagi tanah ke,
bagi emas ke, bagi perak ke kepada suami, saham ataupun manfaat. Maknanya kita buat perkhidmatan servis kepada suami beberapa tahun, itu sebagai bayaran kepada suami pun boleh, ataupun apa-apa yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, suami isteri bersetuju, maka boleh dibuat khuluk, bayaran secara khuluk. Jadi khuluk kena ingatlah, khuluk ialah perceraian antara suami isteri dengan isteri bayar kepada suami. Okey, suami isteri bersetuju, suami bersetuju menerima bayaran itu, kemudian isteri pun bersetuju memberi bayaran, kemudian suami kena lafazkan kepada isteri dia, aku ceraikan engkau dengan bayaran berapa. Okey, itu caranya sebagai khuluk. Tapi perceraian khuluk ini, begitu juga yang sebelum ini fasakh, tidak boleh dirujuk. Kalau cerai secara khuluk atau fasakh, tak boleh dirujuk, tak boleh kelip balik. Tapi kalau nak nikah, nak kepada isterinya semula dan isteri nak kepada suaminya balik, maka kena berkahwin semula, iaitu akad nikah baru dan juga mahar yang baru. Ada yang keempat, iaitu li'an. Satu lagi pembubaran perkahwinan, namanya li'an. Ini Ustaz tangguhkan dulu, kita berhenti kat nombor 3 dulu hari ni. Jadi diharap hari ni kita belajar tentang talak, tentang fasakh dan khuluk sedikit sebanyak. Mudah-mudahan anda semua boleh faham. Kalau tak faham ataupun tidak jelas ataupun ada nak tanya, boleh WhatsApp ke Ustaz, insya-Allah. Jadi untuk setakat itu untuk hari ini, tulis nota ni elok-elok dalam buku nota. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.